Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat pembentangan untuk subjek MPU 3122 Hubungan Etnik. Kumpulan saya terdiri daripada Nur Azizah binti Hassan, Asharifah binti Yusuf dan Nuri Murshidah binti Muhammad Nur. Tajuk yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah Kepentingan Dasar Ekonomi Baru DEB dalam memacu perubahan ekonomi, politik dan sosial. Jadi seterusnya, Sebelum kita pergi kepada kepentingan dasar ekonomi baru, mari kita lihat dan telusuri sedikit tentang sejarahnya. Jadi sejarah ekonomi Malaysia telah pun bermula dengan dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh pihak British bagi tujuan untuk mengeksploitasi sumber alam yang terdapat di Malaysia. Jadi British telah pun menggalakkan kemasukan tenaga buruh dalam jumlah yang banyak dari negara China dan India untuk bekerja di sektor penerbangan, sektor biji timah, peradangan dan juga perdagangan. Hal ini seterusnya telah pun menambah bilangan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi yang telah menyebabkan pertumbuhan bandar, pertumbuhan jalan-jalan, rel-rel kereta api dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonominya. Jadi kita dapat beri contoh di sini adalah kaum Cina, mereka terletak di kawasan bandar dan mereka menjalankan sektor perniagaan, perdagangan dan yang kedua adalah kaum India di mana mereka berada di kawasan ladang dengan mengamalkan aktiviti ekonomi penanaman getah dan Melayu yang mereka berada di kawasan kampung dan menjalankan ekonomi pertanian secara diri. Jadi keadaan ini telah pun menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Perkara ini dapat dibuktikan lagi dengan berlakunya peristiwa rusuhan kaum yang telah berlaku pada tahun 1969 pada 13 Mei. Oleh itu, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita telah pun melaksanakan dasar ekonomi baru ataupun DEB untuk menyusun semula ekonomi negara. Seterusnya, pada tahun 1970, sebuah bancian telah pun dilaksanakan untuk melihat jurang perbezaan antara kaum yang terdapat di Malaysia. Pada tahun 1970, kadar kemiskinan dalam kalangan orang Melayu jauh lebih tinggi iaitu pada 64.8% berbanding kaum Cina iaitu sebanyak 26% dan India 39.2%. Sementara purata pendapatan keluarga Melayu pula didapati 2 kali ganda jauh lebih rendah berbanding dengan kedua-dua kaum tersebut iaitu sebanyak hanya RM172, di mana kita dapat lihat dalam jadual ini kaum Cina mempunyai pendapatan purata keluarga sebulan sebanyak RM394 dan India sebanyak RM304. Seterusnya adalah latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Jadi sebuah majlis yang diberi nama Majlis Perundangan Negara ataupun MAPEN telah pun ditubuhkan dan dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutama pemimpinnya lah. Jadi MAPEN telah pun ditubuhkan untuk membentuk dasar ekonomi baru berentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 dan hasil bancian penduduk yang menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi yang ketara. Oleh itu, dasar ekonomi baru telah pun dibentuk dan bermula pada tahun 1970 sehingga tahun 1990 iaitu selama 20 tahun sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Melalui DEB ini, kerajaan berharap agar jurang ketidakseimbangan ekonomi antara etnik dapat dikurangkan. Jadi supaya ketegangan dan juga konflik antara etnik dapat dielakkan. Dan seterusnya, dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Berdasarkan gambar yang kita dapat lihat dalam slide, kita dapat lihat bahawa Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua telah pun memberi penerangan mengenai DEB dan disertai oleh pakar-pakar ekonomi seperti Dr. Rais Saniman yang daripada Malaysia, Dr. Jas Fallon daripada Norway dan juga Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. Seterusnya adalah berkenaan dengan matlamat DEB. Matlamat dan rancangan penting DEB ialah bagi menggalakkan perpaduan negara menerusi kaedah serampang dua mata meliputi dua langkah pembangunan, iaitu yang pertama adalah membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak lagi peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Terdapat 3 langkah utama yang akan dilaksanakan untuk mengurangkan kadar kemiskinan.
Yang pertama adalah meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial kepada mereka seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan utiliti yang lain. Kedua adalah meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian bantuan modal, teknologi, pemasaran dan juga latihan untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka. Dan yang ketiga adalah membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi membolehkan mobiliti golongan miskin untuk keluar daripada sektor produktiviti rendah kepada sektor produktiviti yang lebih tinggi. Oleh itu, pendidikan dan juga latihan serta kemahiran akan disediakan untuk membantu penyertaan golongan miskin dalam sektor ekonomi. Yang kedua adalah menyusun semula rakyat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, di mana matlamat kedua ini akan dicapai melalui penyusunan semula corak guna tenaga, pemilikan modal saham dalam sektor korporat dan pembentukan MPPB ataupun masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, di mana pembentukan MPPB ini dianggap penting kerana kewujudan MPPB akan memastikan penyertaan Bumiputera yang berkesan dalam sektor ekonomi moden. Dan DEB telah menyasarkan 3 peringkat untuk penyusunan semula masyarakat. Yang pertama, meningkatkan bahagian Bumiputera dalam guna tenaga di sektor ekonomi moden. Yang kedua, meningkatkan bahagian Bumiputera dalam pemilikan saham korporat. Dan ketiga, meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dan penguasaan Bumiputera dalam pengurusan korporat. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai kepentingan dasar ekonomi baru DEB dalam mengubah lanskap rakyat di Malaysia dari segi ekonomi. Yang pertama adalah melalui rancangan buku hijau yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Hussein pada tahun 1974. Rancangan buku hijau atau disebut juga Gerakan Bumi Jaya merupakan dasar ekonomi baru yang telah diperkenalkan semasa negara menghadapi masalah akibat daripada inflasi. Tujuan utama rancangan buku hijau ini adalah untuk menambahkan hasil pengeluaran makanan dengan memaksimumkan penggunaan tanah yang ada. Melalui rancangan ini, kerajaan berharap rakyat akan bergiat cergas dalam mencapai kemajuan dari segi bidang ekonomi, terutamanya dalam sektor pertanian. Rancangan ini bermatlamatkan agar rakyat lebih berdikari di samping membantu membangunkan ekonomi negara terutamanya dalam sektor pertanian. Ia juga menggalakkan rakyat supaya lebih gigih dan giat berusaha untuk bercucuk tanam untuk keperluan harian dan jualan. Rancangan buku hijau juga merupakan tindakan proaktif kerajaan pada masa itu dalam memastikan inflasi dapat ditangani melalui penggembangan seluruh tenaga dan jentera demi memastikan peningkatan hasil pengeluaran makanan. Antara rancangan ekonomi yang diberikan penekanan dalam rancangan buku hijau adalah tanaman jangka pendek, peternakan ayam itik serta pemeliharaan ikan air tawar disertakan dengan sistem pemasaran yang lebih licin melalui agensi-agensi yang berkaitan. Rancangan buku hijau ini telah membantu peningkatan ekonomi rakyat terutama daripada sektor pertanian yang menggalakkan pengusahaan kawasan-kawasan tanah di sekeliling rumah mereka dengan tanaman dan ternakan jangka pendek untuk kegunaan sara diri serta untuk kegunaan perniagaan. Ini membantu kepada peningkatan ekonomi negara disebabkan rakyat tidak akan bergantung sepenuhnya kepada barang import. Sebaliknya, mereka mampu memperolehi bahan makanan dalam negara yang merupakan tujuan kerajaan menjalankan rancangan buku hijau ini. Seterusnya adalah dalam dasar ekonomi baru ini, kerajaan juga telah memperkenalkan industri kecil dan sederhana IKS. IKS merupakan industri kecil dan sederhana di mana industri ini adalah pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. IKS memberikan peluang kepada rakyat untuk mengusahakan industri desa secara kecil-kecilan tanpa memerlukan modal yang besar. Usaha ini dapat membantu menaik taraf ekonomi rakyat dengan menambah daya pengeluaran dan pendapatan mereka. IKS menggalakkan golongan Bumiputera, terutama masyarakat Melayu, untuk meluaskan bidang perniagaan sebaris dengan slogan kerajaan ke arah memperkasa masyarakat perindustrian dan perdagangan Bumiputera. Peningkatan penyertaan Bumiputera merupakan teras utama dalam pembinaan dasar ekonomi baru DEB.
Kerajaan bertujuan untuk mengukuhkan keusahawanan Bumiputera bagi mewujudkan perniagaan yang menjadi peneraju industri yang lebih kukuh dan berdaya saing dalam sektor berimpak tinggi serta mengukuhkan kemampuan dan keupayaan usahawan dalam sektor berimpak tinggi. Selain itu, ia juga mengukuhkan kemampuan dan keupayaan usahawan serta pertumbuhan ini disokong oleh aktiviti ekonomi seperti IKS ini di dalam negeri yang kukuh berikutan peningkatan tahap pendapatan, keadaan pasaran pekerja yang menggalakkan dan akses kepada pembiayaan yang berterusan. IKS juga memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang tinggal di luar bandar seperti penduduk kampung Bumiputera. Pengenalan IKS ini dapat membentuk pengagihan pendapatan yang lebih meluas selain meningkatkan aktiviti ekonomi di Malaysia. IKS yang diperkenalkan meliputi kraf tangan, makanan, pakaian dan inap desa. IKS yang berjaya dapat dilihat seperti Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sdn Bhd dan Faiza Marketing Sdn Bhd. Dalam beberapa aktiviti pembuatan, contohnya seperti menjahit, penyediaan makanan dan pengeluaran berbagai kraf tangan, ia telah memberikan peluang pekerjaan kepada kaum wanita yang terikat dengan kerja-kerja rumah dan dengan penlibatan wanita dalam sektor perindustrian secara langsung mengukuhkan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat. Selain itu, pinjaman, insentif dan nasihat yang diberikan melalui Bank Bumiputera 1965, Perbadanan Nasional Pinjaman Khas Pertanian 1970 dan Amanah Ikhtiar Malaysia 1987 telah memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat untuk membuat pinjaman bagi mengusahakan IKS. Melalui IKS ini, kerajaan dapat merapatkan jurang ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Pelibatan Bumiputera dalam IKS merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Kesannya, ekonomi rakyat semakin meningkat dengan munculnya ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Seterusnya, melalui dasar ekonomi baru juga, ia telah membantu peningkatan ekonomi orang Melayu. Untuk mewujudkan kemakmuran semua rakyat Malaysia supaya tidak ada komuniti yang mengalami kehilangan dan penafian hak, rancangan ini juga turut menekankan objektif yang penting bagi meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu. Dalam konteks ini, DEB telah ditubuhkan untuk membantu orang Melayu supaya seiring dengan kaum-kaum lain, terutamanya dari segi ekonomi. Dasar ini membantu orang Melayu untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak untuk diberikan kesamarataan dengan kaum yang lain. Keagihan pendapatan ketika itu menunjukkan ketidakseimbangan pendapatan yang wujud dalam kalangan semua kelompok di mana orang Melayu menerima sebulan atau setengah daripada pendapatan orang Cina, manakala orang India memperolehi kira-kira 70% lebih banyak daripada pendapatan kaum Melayu. Dengan kata lain, orang Melayu merupakan golongan termiskin dengan jumlah pendapatan yang terendah. DEB bertujuan untuk memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Disebabkan itu, melalui DEB ini, kaum Melayu bergiat aktif dalam bidang perdagangan, perindustrian dan kegiatan keusahawanan. DEB juga membantu memberikan ruang kepada golongan Bumiputera, khususnya orang Melayu berkecimpung dalam arena perniagaan maupun kegiatan keusahawanan untuk mengurangkan jurang ekonomi yang agak ketara antara kaum-kaum. Sebagai contoh, kemajuan dalam bidang pertanian terutama sekali bahagian yang melibatkan Bumiputera, langkah-langkah untuk memperbaiki peragihan hasil kekayaan yang mementingkan Bumiputera dan pembasmian kemiskinan asas yang mana semua dasar ini telah dibuat berfokus kepada memperbaiki peragihan pendapatan yang mementingkan Bumiputera. DEB membuat perubahan yang besar terutama untuk ekonomi Melayu di mana orang Melayu tertarik memasuki sektor ekonomi moden di mana perubahan ini dianggarkan mencukupi untuk meningkatkan jumlah pendapatan orang Melayu sebanyak kira-kira 1% setahun berdasarkan nilai ditambah dalam pelbagai sektor. Dengan sektor moden, peluang pekerjaan kepada orang Melayu juga akan meningkat di mana perkadaran pekerja Melayu meningkat daripada 29% kepada 41% hasil penyerapan orang Melayu ke dalam sektor luar bandar tradisi. Perdana Menteri Tun Abdul Razak pada ketika itu juga menggalakkan golongan Bumiputera untuk menceburkan diri dalam lapangan perdagangan dan perindustrian sama ada bersendirian ataupun secara joint venture yang merupakan sebuah bentuk perniagaan yang dijalankan oleh dua orang atau lebih
untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Golongan bumi putera digesa untuk menceburkan diri untuk meningkatkan ekonomi mereka selain mempercepat tercapainya matlamat memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dan perindustrian daripada kalangan bumi putera. DEB dapat dilihat sebagai institusi nasionalisme ekonomi bumi putera yang berkesan dan simbolik yang mana ianya dapat mencapai perkembangan ekonomi yang memberikan faedah kepada bumi putera dan juga rakyat Malaysia yang lain menerusi penyertaan mereka yang lebih giat dalam pelbagai kegiatan ekonomi yang telah disediakan dan diperkenalkan di dalam dasar ekonomi baru. Seterusnya, Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan untuk kepentingan DEB terhadap politik negara. Jadi seperti kita tahu, dalam rancangan Malaysia Kedua, sektor perkilangan dijadikan sebagai satu sandaran utama dalam mencapai matlamat dasar ekonomi baru untuk penyediaan peluang pekerjaan kepada rakyat, peningkatan pendapatan dan penyusunan semula masyarakat dalam membentuk komuniti komersial dan industrialisme Melayu. Kerajaan juga telah memanfaatkan perkembangan sektor perindustrian pada ketika itu untuk menyediakan peluang pekerjaan yang secara langsung akan meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Jadi dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru sewaktu rancangan Malaysia Kedua, ia telah membolehkan pihak kerajaan untuk menubuhkan beberapa buah agensi. Perubahan agensi ini adalah selaras dengan matlamat rancangan Malaysia Kedua, iaitu yang pertama untuk membasmi kemiskinan dan yang kedua untuk meneruskan program pembangunan kawasan luar bandar. Kerajaan juga telah berjaya menubuhkan agensi-agensi ini bagi mempelbagaikan ekonomi yang boleh membantu menambahkan pendapatan rakyat serta juga memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat pada waktu itu. Jadi dengan adanya dasar ekonomi baru, kerajaan berupaya memberi pelbagai bantuan kepada rakyat. Antara contoh bantuan yang telah diberikan adalah melalui peralatan mengebun, kemudian biji-biji benih untuk pengebunan dan juga kemudahan pinjaman serta khidmat nasihat kepada pekebun dan pembangun industri kecil. Jadi justru itu, penubuhan dasar ekonomi baru telah memberi impak yang agak besar kepada sistem politik seperti yang pertama menyediakan platform dan agensi bagi mewujudkan peluang ekonomi bagi rakyat bumi putera. Yang kedua, menstabilkan politik yang berfungsi sebagai pelaksana dasar kerajaan. Yang ketiga, dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial pada waktu itu. Yang keempat, dapat memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam pembangunan ekonomi negara. Slide seterusnya. Namun, dasar ekonomi baru ini telah mendapat tentangan dari parti politik Democratic Action Party iaitu DAP. Parti DAP ini ia berangkat umbi daripada People Action Party PAP yang bertapak di Singapura. Parti ini mereka mengamalkan prinsip Malaysia di mana DAP berkeinginan untuk merebut blok politik yang ada pada ketika itu yang pada ketika itu dikuasai oleh Malaysian Chinese Association MCA dan juga gerakan. Namun pada waktu itu kedua-dua pertubuhan tersebut dikatakan tidak bersetuju dengan DAP, namun mereka masih lagi bekerjasama dengan Barisan Nasional atas sebab kebolehan dan manfaat yang mereka bakal peroleh pada waktu itu. Namun demikian, situasi adalah agak berbeza bagi parti DAP kerana prinsip yang mereka amalkan iaitu Malaysian Malaysia adalah sangat bertentangan dengan dasar ekonomi baru. Prinsip tersebut menyatakan bahawa pelbagai kaum di Malaysia adalah sama rata dari segi semua aspek, sama ada dari segi konteks politik, ekonomi maupun sosial. Jadi parti ini telah berjaya menarik hati rakyat orang Cina dalam sama-sama untuk menolak pelaksanaan dasar ekonomi baru Malaysia ini. Jadi kemudian keadaan ini juga menjadi lebih tambah rumit apabila pelbagai artikel dalam perlembagaan persekutuan membabitkan kedudukan orang Melayu, terutamanya kedudukan raja-raja, hak istimewa orang Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi dan lain-lain. Dan mereka, iaitu DAP, telah menegaskan bahawa dasar ekonomi baru tersebut tidak terdapat dalam perlembagaan dan kerana itu ia juga boleh dipertikaikan. Seterusnya. Jadi seperti yang telah saya nyatakan, kerajaan
telah membangunkan beberapa buah agensi melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB. Yang pertama, kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup nelayan melalui penubuhan LKIM. LKIM adalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Lembaga ini telah ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1971 menurut Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Akta 49. Akta ini telah berkuat kuasa di negeri-negeri di semenanjung Malaysia pada tarikh 1 November 1971. Dan kemudian akta ini telah dikuatkuasa di Sarawak pada tarikh 1 Julai 1973 dan akhir sekali dikuatkuasakan di Sabah pada tarikh 1 Ogos 1995. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia juga merupakan salah satu usaha kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan taraf hidup nelayan, dan ia juga seterusnya membantu untuk memodernisasikan industri perikanan Malaysia. Kemudian, kerajaan juga telah menubuhkan Lembaga Pertubuhan Peladang iaitu LPP bagi membantu pekebun-pekebun kecil pada waktu itu. Memandangkan kebanyakan rakyat pada waktu itu bercucuk tanam untuk mendapatkan pendapatan, maka penubuhan lembaga ini adalah amat penting untuk membantu menambah baik ekonomi rakyat. Jadi, agensi LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, telah ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Antara peranan agensi ini adalah untuk mengadakan perkhidmatan pengembangan dan juga kemudahan latihan kepada peladang bagi membantu mereka untuk melengkapkan diri dengan teknologi-teknologi yang diperlukan supaya mereka dapat memajukan pertanian mereka, memajukan perkebunan mereka dan juga peternakan binatang. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari kaedah untuk membangunkan ekonomi rumah tangga mereka, perniagaan pertanian dan juga perusahaan komersial yang mereka amalkan yang lain. Seterusnya. Kemudian, Lembaga Beras dan Padi Negara iaitu LPN juga telah ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1971. LPN merupakan salah satu usaha kerajaan dalam mengawal selia sektor padi dan beras. Jadi negara kita terkenal dengan perusahaan dan penanaman penanaman padi. Oleh itu, pembangunan dan penubuhan Lembaga Beras dan Padi Negara adalah amat penting untuk kerajaan mengawal penghasilan padi dan beras, terutamanya pada waktu itu. Jadi, LPN juga bertanggungjawab dalam menstabilkan harga padi negara dan mereka juga bertanggungjawab dalam memastikan harga beras yang berpatutan dan stabil kepada pengguna dan pembeli. Mereka juga bertanggungjawab dalam membantu membuat pensyuaran dalam mengenai polisi ataupun dasar-dasar perusahaan padi dan beras dan juga menyelaras pelaksanaan dasar tersebut apabila diluluskan oleh kerajaan. Kemudian pada tahun 1994, setelah DEB tamat, Lembaga Beras dan Padi Negara ditukarkan nama kepada Beras Nasional ataupun Bernas, dan usaha mereka untuk mengawal selia sektor padi dan beras diteruskan kepada tahun yang berikutnya. Seterusnya, kerajaan juga telah menubuhkan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah ataupun Rubber Industry Smallholders Development Authority iaitu RISDA yang bertujuan untuk membantu rakyat dan juga pekebun-pekebun getah dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Jadi dengan wujudnya RISDA, pekebun getah dapat mendapat pendidikan untuk menambah baik perusahaan getah mereka. Slide seterusnya. Tambahan pula, kerajaan juga telah menubuhkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah bagi membuka tanah baru. Tujuan pembukaan Felda ini adalah untuk membantu penduduk luar bandar yang miskin dalam mempelajari pertanian. Mereka juga telah diberikan bahagian-bahagian tanah untuk penanaman kelapa sawit, untuk penanaman pokok getah dan juga untuk pembinaan rumah kediaman mereka. Jadi ini tidak secara langsung dapat membasmi kemiskinan dengan mendidik rakyat untuk bercucuk tanam dan menghasilkan perusahaan mereka
dan seterusnya membantu mereka untuk meneruskan hidup dengan membina rumah dan membina sebuah komuniti. Dan akhir sekali, kerajaan juga telah melancarkan program pembangunan wilayah. Program ini dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Antaranya adalah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora yang terletak di Johor, dan kemudian Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah iaitu Ketengah yang terletak di Terengganu. Seterusnya adalah Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara iaitu Dara yang terletak di Pahang, dan akhir sekali Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar yang terletak di Kelantan. Jadi dengan adanya kewujudan agensi-agensi dan lembaga-lembaga yang ditubuhkan oleh kerajaan, kita dapat lihat kerajaan telah berusaha untuk menaik taraf dan meningkatkan status ekonomi rakyat dan secara tidak langsung meningkatkan kerjasama antara parti politik dan juga memberi peluang kepada pegawai-pegawai politik tersebut untuk memantapkan lagi dan melancarkan lagi tugas mereka dalam membantu rakyat. Jadi saya serahkan peruntangan kepada seterusnya. Seterusnya adalah kita dapat lihat dalam perubahan dari sudut sosial, iaitu yang pertama adalah penurunan kadar kemiskinan. Ini kerana kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di dalam kalangan rakyat. Kemiskinan tidak berlaku hanya di kawasan luar bandar, tetapi berlaku juga di kawasan bandar. Oleh itu, kadar kemiskinan di Malaysia telah pun berjaya dikurangkan apabila kerajaan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan dan juga menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Keperluan tenaga kerja dalam bidang pertanian dan perindustrian juga telah mengurangkan masalah pengangguran yang seterusnya merubah kadar kemiskinan dalam negara. Hal ini telah berjaya dibuktikan apabila kadar kemiskinan di dalam Malaysia telah berubah daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Yang kedua adalah peningkatan kualiti hidup, di mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan telah menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Kita dapat lihat apabila tahap kesihatan rakyat telah pun bertambah baik. Terdapat juga peningkatan dalam pendidikan, dalam pemilikan barang keperluan asas kerana mereka ada ataupun rakyat ada kuasa membeli kerana mereka telah pun mempunyai pendapatan. Selain itu, kerajaan juga telah mampu menyediakan infrastruktur seperti hospital dan klinik yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Seterusnya. Yang ketiga adalah pembangunan pendidikan, di mana pembangunan pendidikan ini berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Kerana pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Oleh itu, maka berlakulah pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan kerajaan dan swasta. Dalam pada masa yang sama, muncul juga graduan dalam pelbagai bidang seperti bidang sains, bidang teknologi, teknikal dan sebagainya, seiring dengan keperluan kemahiran dalam negara. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat telah meningkatkan lagi keperluan kemahiran dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang perindustrian. Pendidikan telah meningkatkan taraf hidup rakyat kerana dengan pendidikan, rakyat dapat bersaing antara satu sama lain dalam bidang pekerjaan. Dan yang keempat adalah pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pembangunan pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan telah pun dibuat oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan. Di mana jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, pengangkutan awam, kereta api dan juga pelabuhan moden merancangkan lagi aktiviti ekonomi negara termasuklah ke dalam kawasan pedalaman. Oleh itu, selain itu, terdapat juga peningkatan sistem pengangkutan yang telah melancarkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Jadi untuk membuat kesimpulan kepada pembintangan kami, kita dapat simpulkan bahawa dasar ekonomi baru iaitu DEB merupakan satu perancangan yang amat penting dalam menyatukan
menyatupadukan rakyat pada waktu itu. Jadi kita dapat lihat pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan dalam menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi pada waktu itu. Jadi jelaslah ia menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan keamanan dan perpaduan negara demi kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih.